ini kita memandu satu kenderaan yang mempunyai spesifikasi yang boleh kita katakan lengkap dan mewah lah. Jadi kenderaan ni dia datang dengan full spec dari segi keselamatan, termasuk ada auto emergency braking, ada pedal miss application, dia ada lane tracking, dan juga ada contoh seperti ciri baru yang saya tak pernah nampak sebelum ni, dia ada junction monitor. Maksudnya kalau kita sampai ke Sempang dan Sempang tu mungkin ada pokok ke, ada kereta parking ke, menghalang pandangan kita, dan kita tekan minyak ke depan mesti kita tak nampak kan. Dan kalau ada kenderaan dia akan tahan kereta, dia akan brakekan kereta dengan menggunakan tak tahu pengesan menggunakan radar ke ataupun apa ke, tapi dia boleh melakukan begitu. Dan daripada segi dia punya spesifikasi pula panduan dia, enjin 3 liter diesel 190 kuasa kuda dan 450 Newton, datang dengan 6 speed automatic gearbox. Dalam kabin ada leather seats, 9 inci center screen, dan juga Android Auto dan Apple CarPlay. Kereta ni kabin dia mewah, spesifikasi keselamatan tinggi. Apa awak rasa kereta ni? Awak dah tahulah, awak tengok title video ni. Ya betul, iaitu kita sekarang ni bersama dengan Isuzu D-Max yang terbaru. Jadi D-Max yang terbaru ni, hari ni kita diberi peluang memandu varian diesel 3.0, dan ini ialah varian X-Terrain, iaitu flagship mereka. Dan ini satu pickup truck yang bila kita tengok pickup truck ni kan, saya fikir kenapa dia punya spesifikasi begini. Begitu tinggi sekali dia punya spesifikasi. Bila kita tengok dalam kabin semua nampak cukup mewah lah. Rupanya menurut Isuzu, mereka sebenarnya tahun lepas Isuzu capai satu angka jualan yang agak bagus jugalah katanya. 4,000 lebih unit dia jual ni. Tapi masalahnya bila dia tunjuk pula gambar Raja Pai, dia tunjuk kata dalam banyak-banyak pickup truck ni 34-35% je lah yang dibeli oleh komersial, dan kemudian ada dalam 20 lebih peratus dibeli oleh pembeli lifestyle ataupun gaya hidup, tapi dia orang ni membeli mid range produk. 44% pickup truck di Malaysia ni dibeli oleh mereka yang membelinya untuk gaya hidup, dan ni ialah yang memilih varian yang mahal ataupun high. Untuk Isuzu kata mereka tidak ada satu presence yang bagus dalam segmen tinggi ini. Jadi buat kali pertamanya dia orang hasilkan sebuah pickup truck yang dikatakan boleh bersaing dalam segmen high end lifestyle vehicle. Perubahan yang paling besar dalam D-Max ni adalah dalam kabin ni lah pada pendapat saya, di mana kita melihat mereka menggunakan bahan-bahan yang lebih mewah lah untuk menjadikan kereta ni super macam kereta lifestyle. Dan buat macam mana orang Malaysia ni banyak yang urban cowboy jadi mereka duit banyak, nak beli pickup truck. Nak beli pickup truck tu mesti nak kena selesa lah, sebab duit banyak kan. Jadi dia orang memang nakkan benda-benda macam ni. Itu pasal kita tengok sekarang dia punya penggunaan bahan seperti kulit di atas dashboard ni dah mula menjadikan pickup truck ni macam American punya pickup truck. Kalau kita tengok American punya pickup truck, mereka punya ciri-ciri mewah mereka memang dahsyat, mengalahkan kereta mewah. Sebab orang Amerika memang suka bawa pickup truck, tapi mereka nak pickup truck yang mewah. Jadi trend yang dibawa oleh Isuzu D-Max terkini ni jelas menunjukkan bahawa pasaran gaya hidup sangat penting untuk membuat pickup truck di Malaysia juga. Kesannya ialah kita mula melihat produk-produk yang lebih premium di higher end, tapi di bahagian bawah, di bahagian komersial iaitu pickup truck standard dan single cab masih lagi ditawarkan pada harga yang berpatutan. Jadi kita tengok kat sini harga dia tak silap saya mula dalam 80 lebih untuk yang single cab 1.9 liter, 95 masih bawah 100,000 untuk yang 3 liter single cab. Kemudian yang itu pula ada pilihan lah, auto dengan manual pelbagai semua, sama seperti yang standard, double cab, twin cab, juga ada pilihan untuk 3 liter dan juga 1.9 liter, dan harga pun masih lagi berpatutan. Jadi untuk mereka yang masih mahu membeli pickup truck untuk penggunaan kerja, penggunaan syarikat, masih lagi boleh memilih pickup truck
yang untuk kerja ni. Tapi kalau bos nak beli untuk pakai sendiri, ialah dah halang-halang beli untuk anak-anak bos untuk bawa D-Max, mungkin dia pun akan beli sebuah D-Max 3 liter X-Terrain yang macam ini untuk menjadikan kereta bos lah. Jadi selepas kita dah bawa kereta ni sekejap lah, ini first impression je di atas lebuh raya dan jalan biasa tu, saya rasa Isuzu D-Max ni dia punya ride quality dia ni, primary ride dia okey, tapi dia punya secondary ride tu agak choppy sikit lagi lah. So saya tak pasti kenapa dia punya setting dia macam tu, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Tapi kalau kita banding dengan pickup lane yang dulu orang kata Toyota Hilux ni keras kan, Toyota Hilux pun dah rasa lembut sikit dah, tapi yang ni masih lagi ada rasa keras sikit. Mungkin adalah kelebihan-kelebihan tertentu bila bawa barang berat kan, saya tak pasti. Tapi bila dalam keadaan kosong memang dia rasa melantun sikit lah. Saya tak pasti sama ada setting untuk variant standard dengan yang ni sama ataupun tidak lah. Pasal setengah syarikat bila variant flagship tu dia punya suspension setting semua lembut sikit, dah tak macam keras macam yang lain. Yang ini yang kita bawa ni dia punya secondary ride masih lagi agak keras. So mungkin dia pakai setting yang sama untuk semua, tapi kemasan dalam ni berbeza lah. Jadi saya nak tunjuk sikit ruang tempat duduk belakang D-Max ni. Saya dah laraskan lah ni untuk ketinggian saya. Dia punya tempat duduk belakang ni masih lagi sama, saya rasa macam dulu-dulu punya. Mungkin dia punya sudut sandaran dia tu lebih baik sikit, tapi ruang depan lutut ni memang dah tak ada isu lah, memang agak lapang. Dan kat bahagian belakang ni dia bagi kita satu, orang panggil teh tarik hook lah. Dan ini sangat bagus lah untuk kita biasa kan, kita suka tapau, ada tempat nak gantung barang lah kan, gantung teh tarik ke, roti canai ke, nasi lemak ke apa-apa, boleh gantung mana ni, nasi kandak pun boleh. Dan belakang ni dia bagi 2 poket dan ada corong aircon untuk bahagian belakang dan satu USB slot untuk kita mengecas peranti. Dan yang bagusnya dia ada lumbar support adjustment. Di lumbar support adjustment ni saya memang berkenan lah, pasal kita biasa memang suka ada lebih sikit sokongan bahagian belakang kita punya pinggang tu untuk menjadikan lebih selesa bila perjalanan jauh. Awak akan perasan dia punya roof liner dia warna hitam. Jadi ini menjadikan kereta ni berasa sporty lah. Dan juga kalau boleh nampak di sini ada speaker. Tak ada branded lah, tapi ada 8 speaker kereta ni. Jadi kita nak tengok dekat bahagian belakang ada 4 speaker, iaitu di bahagian pintu dan juga di bahagian atas ni. Dan di bahagian depan tu juga ada di bahagian bawah, dan tweeter dekat pangkal A-pillar. Secara keseluruhan lah, bila kita tengok yang flagship variant ni memang tak dinafikan lah, ianya berasa mewah. Segalanya di reka bentuk menjadikan kereta ni berasa mewah. Antara benda yang saya suka tapi mungkin orang kata kecil, dengan reka bentuk steering tu. Reka bentuk steering dia tu dah sekarang ni agak comel, cantik dan handsome juga, dengan macam 3 spoke bawah tu terbelah. Dan semua sistem kawalan kat steering tu pun mudah dan jelas dibaca. Dan yang paling win lah untuk saya, paling win sekali lah untuk D-Max 3.0 ni ialah dia ada adaptive cruise control sampai stop start follow. Ini satu ciri yang akan membuatkan kita rasa lega sangat, terutamanya bila kita memandu kenderaan-kenderaan macam pickup truck ni. Selalunya bila kita pandu kenderaan macam ni, walaupun kita beli variant yang paling mewah sekali ialah untuk kerja kan, orang beli tu walaupun dia kata urban cowboy kan, tapi adalah guna untuk kerja, sama ada dia kontraktor ke, dia ada bisnes kan, nak kena angkat barang-barang sekala. Tapi selalunya bila benda macam tu di perjalanan mungkin jauh, dan bila kita ada adaptive cruise control, ia banyak membantu, bukan saja dari segi keselamatan tapi juga keselesaan. Bab keselamatan ni orang lupa, adaptive cruise control ni banyak menyumbang ke arah keselamatan sebenarnya. Jadi sebagai kesimpulan, saya rasa kalau awak dah di pasaran untuk mencari pickup truck, hendak tak hendak, sama ada ianya untuk gaya hidup ataupun untuk kerja, Isuzu D-Max ni adalah satu model yang perlu awak pergi untuk pandu uji. Kalau tak nak pandu uji pun pergi belek sikit lah, sebabkan ianya memang satu pickup truck yang sudah lama established sebagai satu variant yang lasak untuk kerja. Okey, sampai situ saja kita punya sekilas pandang Isuzu D-Max. Nanti bila kita dapat dengan lebih lama lagi, kita akan buat satu video pandu uji penuh untuk Isuzu D-Max yang terbaru. Indonesia, Komandan Berhemah. Jumpa lagi insya-Allah.
Bye.